Okay, so hari ni topik kita pertama sekali kita akan tengok kepada reversal candlestick. Reversal candlestick, saya just ulang balik. Okay, mungkin ada yang baru dalam kat sini. So basically, saya ulang balik, kita ada dua jenis candlestick. Okay, kita ada dua jenis candlestick. Satu adalah candlestick bearish. Okay, nombor dua adalah candlestick bullish. Okay, so benda ni asas tapi amat penting lah untuk kita tahu. Okay, so kat sini untuk bearish, kita open dekat atas, close dekat bawah. Okay, yang ni adalah lowest. Okay, yang ni adalah highest. Untuk bullish pula, ini adalah highest. Ini dia adalah close dia. Ini adalah open. Ini adalah lowest. Okay. So yang ni memang wajib tahu. Okay, yang membezakan dia adalah open, close. Ini yang membezakan di antara candlestick. Ini adalah bullish. Okay, ini adalah bearish. Okay, apa yang benda yang penting sekali kita kena tahu adalah ni badan ni. Ni panggil body lah. Okay, so body ni, so kalau hijau, maksudnya bullish lah. Maksudnya yang menguasai pasaran adalah orang yang membeli. Kalau merah adalah bearish. Okay, so saya just recap balik. Okay, so kalau body ni panjang, maksudnya memang yang menguasai hari itu adalah pembeli, buyer. Okay, kalau yang tengok color tu lah, kalau yang warna merah, then basically yang menguasai pasaran adalah penjual dia lah. Okay, seller. Okay, so tu secara ringkas mengenai candlestick. Just nak recap balik. Okay, so sekarang tajuk kita reversal candlestick. Okay, tajuk kita reversal candlestick. Kenapa nama dia reversal? Okay, so perkataan tu sendiri, reverse. So maksudnya kalau kita jumpa dia dalam keadaan menaik tu, harga tengah menaik, tiba-tiba kita jumpa reversal candlestick. Okay, reversal candlestick. Kalau kita jumpa reversal candlestick, bermaksud dia ada potensi. Saya guna perkataan ada potensi. Ada potensi untuk turun. Okey, ada potensi. Okey, itu yang penting. Dan bila ada perkataan potensi tu, maksudnya dia kena ada confirmation. Okey, kena ada confirmation. Tu yang penting. Okey. So saya ulang sekali lagi, bila dia dalam harga tengah naik, lepas tu kita jumpa reversal candlestick, dia ada potensi untuk turun. Syarat dia kena ada confirmation. Okey. Dan sama juga. Okey. Katakanlah tengah turun. Okey, lepas tu kita jumpa reversal candlestick. Dia ada potensi untuk naik. Okay, dengan syarat kena ada confirmation. Okay, kena ada confirmation. Tu yang penting. Even kadang-kadang saya tak kata benda ni adalah 100% menjadi. Okay, even kadang-kadang bila ada confirmation pun benda tu tak jadi lagi. Okay,
So harap semua clear on that. So sekarang ni basically kita nak tengok apakah reversal candlestick yang selalu orang pakai lah. Okay. Okay. Reversal candlestick yang pertama. So RCS nombor 1, kita namakan dia sebagai bullish engulfing. Yang ni senang. Okay. Kita kena ingat perkataan engulfing. Engulfing tu, kalau dalam bahasa Jawa kita ni, kita panggil sebagai makan lah. Okay. Okay, bullish engulfing. Maksudnya candle bullish ni makan candle bearish. Okay. Yang tu cara saya nak ingat. Maksudnya bullish engulfing, saya ingat candle bullish makan candle bearish. Okay, so macam mana nak panggil kata makan tu? Okay, apabila chart tengah turun, dia jumpa satu candlestick. Saya tukar color kejap. Okay. So tengah turun. And then tiba-tiba jumpa candlestick yang color hijau. Okay. Bullish engulfing. So bila candle hijau ni, candle bullish ni, okay, dia makan. Nampak? Dia makan candlestick bearish tu. So yang ni yang dinamakan sebagai candle bullish engulfing. Okay. So again saya kata bullish engulfing ni kira bullish makan candle bearish. Candle bullish makan candle bearish. So bullish lebih besar daripada bearish. Okay. So yang ni kita kena ingat. So orang akan tanya, nak ambil kira shadow ke tak? Tak, kita akan ambil kira body sahaja. So yang ni kita ambil kira body sahaja. Okay. Itu yang dinamakan sebagai candlestick bullish engulfing. Okay. Untuk candlestick bullish engulfing, ada confirmation ke tak? Okay, yang ni tak ada confirmation. Maksudnya bila dah jumpa candle bullish engulfing ni, kita dah confirm terus dah. Okay, kenapa kata confirm terus? Sebabnya, ingat, ultimate tujuan kita adalah kita nak jumpa candle ni je sebenarnya. Candle hammer. Okay, tak kisahlah color hijau ke, color merah ke, kita nak jumpa candle hammer stick, candlestick hammer ni. Okay, so sebagai contoh, sekali lagi, kalau kita tengok, dulu saya ada ajar kan, persamaan, bukan persamaan, apabila dua candlestick ni ditambah. Okay, so apabila satu candlestick bearish tambah dengan satu candlestick bullish. Okay, maka dia akan hasilkan, so kita tengok open dekat sini, so open dekat sini. Okay, close dia kita ambil candlestick nombor 2. So dia menghasilkan satu body yang berwarna hijau. Okay, low dia ambil kat sini, so kita tarik. So dia akan menjadi satu hammer. Okay. So hammer ini pun adalah reversal candlestick. Dia dipanggil sebagai single reversal candlestick. Satu saja. So kalau kita jumpa hammer dekat mana-mana, yes, it's a reversal candlestick. Okay.
Tapi first punya reversal candlestick kita panggil sebagai bullish engulfing yang menghasilkan hammer. Okay? So that is the first reversal candlestick lah. Susah juga pakai binatang ni. Ada soalan ke pasal bullish engulfing? Lepas ni saya tahu soalan dia adalah kalau jumpa candlestick ni kat mana yang boleh pakai kan? Nanti kita tengok live chart. Soalan, yang bullish engulfing ni kita nak kena tengok daily ataupun selepas dia jadi? Tak kisah. Janji candlestick tu dah complete dia punya time frame dia. So kalau jumpa dekat daily, then basically kita guna time frame daily lah. Selalunya kena ingat, monthly lebih kuat daripada weekly, lebih kuat daripada daily. Okay, dah lebih kuat daripada 4 hour ke, 1 hour ke. So maksudnya kalau kita jumpa candlestick tu reversal tu dekat weekly sebagai contoh, maksudnya dia lebih kuat. Okay, memang potensi untuk reverse tu adalah lebih tinggi. Okay, tapi janganlah kita kata, dah jumpa candlestick tu dekat 1 hour. Itu maksudnya reverse tu sekejap sajalah. Okay, clear Clear. Okay. Then nombor 2. Kita panggil sebagai RCS nombor 2, bullish harami. Okay. So bullish harami ni dia terdiri daripada 2 candlestick juga. So it's a 2 candlestick punya. 2 candlestick. So candlestick pertama kita akan jumpa macam biasa, kita akan jumpa candle merah. Okay. And then kita akan jumpa candlestick kedua, warna hijau. Okay. So hijau ni mestilah kecil. Okay, yang ni syarat dia bullish punya candle adalah lebih kecil daripada bearish. Okay. So tak kisah position dia tu macam mana. Kadang-kadang kita akan jumpa, okay, ni bearish. Okay, lepas tu kita akan jumpa bullish tu mungkin ada dekat sini. Okay, ni pun boleh terjadi. Ataupun mungkin kita jumpa bearish. Lepas tu bullish dia tu mungkin ada dekat sini. Macam-macam bentuk lah. Okay. So macam-macam bentuk. Janji syarat dia adalah candle bullish ni lebih kecil daripada bearish. Dan di dalam kita panggil di dalam candle bearish lah. Okay, so maksudnya dia berada dekat sini, dekat dalam ni. So ini adalah candlestick dinamakan sebagai bullish harami. Okay, so kalau kita tambah dua ni, tengok so candle bearish, okay, so candle bullish, so kita tambah yang ni, kita akan tengok candle apa, open kat sini, so kita letak open, okay, close dekat sini, okay, close hari kedua kat sini, kita letak close, okay.
Open dekat atas, close dekat bawah. So maksudnya color merah. So yang ni salah. So, kena tukar color. Okay, open dekat atas, close dekat bawah, candle merah. Okay, so kita dapat body dia. And then high dia dekat situ, low dia kat sini. Okay, so akan dapat candle hammer lah. So, sama juga katakanlah kedudukan dia berubah. Okay, katakanlah kedudukan dia macam ni lah. Okay, ni bearish. Okay, bearish. Lepas tu tambah. Dah macam matematik modern pula Katakan kat sini. Okay. So then dia akan menghasilkan open dekat atas and then close kat bawah. So menghasilkan candle bearish lah. Open dekat atas, close dekat bawah. So candle bearish. Okay. So akan menghasilkan lebih kurang hammer lah. Cuma kata kalau okay, sorry, akan menghasilkan hammer lah, candlestick hammer. Okay. Okay, yang ni dia ada confirmation. Okay, dia ada confirmation level. So katakanlah sekarang ni, again saya buat sekali lagi, bullish harami. Okay. So bullish harami. Kita dah tahu dah dia adalah bullish harami. Then basically confirmation dia adalah untuk melakukan pembelian tu adalah pada aras ni. So this is the confirmation level. Okay, dia sebenarnya ada dua. Satu adalah kat sini, satu lagi kat sini. Okay, kalau orang yang konservatif kat sinilah. Kalau betul-betul nak confirm dekat sini. Okay, tapi kebiasaannya pakai kat sini pun dah okey dah. Okay, so this is the confirmation level. So maksudnya, katakanlah the following day tu, dia kena close dekat atas ni Dia bukan break saja, dia kena close dekat atas ni. Katakanlah dia close macam ni. Okay, buat another bull punya candle sikit kecil, besar. Dan dia close macam ni. Yes, kita akan beli satu bit, katalah kat sini harga dia 50 sen. Kita akan beli 0.505. Okay, sini ada 50 sen. So kita akan beli 0.505 ataupun paling lambat 0.510. Ingat, satu atau dua bit sahaja. Okay, jangan 3, 4, 5, 6 bit ke atas tu. Itu dah maksudnya dah terlepas. So kalau dah terlepas tu, lepaskan je lah. Okay, kita boleh buy on dip lepas tu. Okay, so this is the confirmation level. So untuk bullish harami, ada confirmation level. Okay, so wajib tahu ada confirmation level. Again, benda ni basically kena berlaku dekat apabila chart tengah turun lah. Apabila chart tengah turun, nampak this bullish harami, kena hit dia punya confirmation level, then baru kita boleh buy. Tetapi kata kalau anda seorang agresif punya, anda nak buy kat sini pun boleh lah. Okay, nak beli kat sini bila dah nampak bullish harami pun boleh. Dan always set dia punya stop loss dekat sini lah, dekat bawah ni.
So ini dia punya adalah stop loss level dia. Okay, stop loss level dia dekat situ. Pastikan set stop loss level kat situ. Okay, bullish harami. So result dia sama juga, hammer. Ya, ada soalan ke? Hello. Hello, siapa tu? Aku. Takut pula. Izwan, Ya, yang Harami tadi, kalau the first 2 days tu kita tunggu the signal apa reversal candlestick, and then the third day is the confirmation. okay. Third day is confirmation, and then masuk tu hari keempat lah, the safest way. Tak, sorry ulang sekali lagi. Kita tengok yang apa, first day is the red bar ni kan, red candlestick. Second day ni the green Harami ni. Okay. Okay, the third day is the confirmation punya Correct. chart ni, track, yes. And then once dah dia close, baru kita tahu dia confirm Yes. confirmation. So the fourth day baru kita masuk lah. Basic sebab tu kita akan tengok candle ni terbentuk pada pukul 4 atas daripada pukul 4 petang. Okay. I mean kalau nak beli on the fourth day pun boleh, tak ada masalah kan. Cuma kadang-kadang yang ni dia akan naik terus. So kita akan tengok pada pukul 4 petang apakah yang terhasil. Dan kadang-kadang juga benda ni dia akan go sideways tau. Okay, dia buka kat sini, dia close kat sini, lepas tu dia layan, turun sekejap, buat candle merah ke apa ke. Selagi dia tak touch cut loss level ni dia start touch tu, just maintain. Sebab saya banyak kali dah terkena dia, dia dah confirm. Okay, betul dah confirm. Tapi dia main buat sideways sekejap, and then one fine day tu, dia akan naik ke atas terus. Okay. Sideways as long as they're within EMA 20 and 50 lah kot. Right. Yes. Okay. Yes. Right. Okay. Thanks. Welcome. So itu adalah bullish harami. Oh, new teruslah. Okay. Then the next one will be RCS nombor 3 adalah bullish piercing. Okay, perkataan pierce kan tindik telinga kan, ataupun tembus. Okay, tembus. So bahasa Jawa dia adalah tembus. Apa maksud dia? So maksud dia, katakanlah kita ada again bearish punya candle. Okay, lepas tu kita ada bullish punya candle kat sini. Dia kena melepasi separuh daripada candlestick bearish tu. Okay, ni adalah separuh dia. Separuh level candlestick tu, dia kena melepasi separuh daripada candlestick tu. Okay, jom kita tengok apa yang jadi pula. Okay, kalau kita tambahkan kedua-dua ni, maka kita check open. Open dekat atas, so open dekat atas. Close kat hari kedua, candlestick nombor 2 ni, close candlestick nombor 2. Okay, so kita dapat body. Highest kat situ, highest kat situ. Lowest kat situ, lowest kat situ. Kan dapat candlestick yang sama juga. Okay, so akan dapat candlestick yang sama juga. And yang ni ada confirmation dia. Ialah pada, ingat kat sini je. So this is the confirmation level. Okay, so this is the confirmation level. Sama macam bullish harami juga.
So dia ada confirmation level dia. So confirmation dia level kat sini. Okay. And cut loss dia kita akan ambil paling terendah lah. Katakanlah yang candlestick hijau ni terendah, apa dia punya lowest level. Then this is the cut loss level dia. Okay. Dapat So dah dapat bullish harami tu, senanglah dapat bullish piercing. Okay. Then satu lagi last candlestick, reversal candlestick nombor 4. Yang ni special sikit sebab tak ada nama sebenarnya, tapi dinamakan oleh orang yang menamakan dia lah, Fred Tham bullish candle. Okay, Fred Tham ni siapa? Fred Tham ni orang Malaysia. So basically dia adalah penulis buku lah, salah seorang penulis buku chart pattern. Ada buku dia, famous juga lah. Okay, so basically macam mana rupa bentuk dia? Dia bukan kata terbalik, dia macam bullish piercing, macam bullish piercing. Okay, so akan ada candle bullish. Dan lepas tu candle bearish tu ni akan ada candle bearish. Okey. Candle bullish tu dia naik macam ni. Okey, so separuh daripada sini, katakanlah this is half of the candle. Okey, dia terus naik melepasi price tertinggi ataupun melepasi harga opening candle bearish ni. So ini kita terus tak ada confirmation. Okay, there's no confirmation. Sama macam bullish engulfing. Okay. So ni reversal candlestick nombor 4. And then yang last punya last punya ni dia adalah 3 candlestick. Okay, 3 candlestick. Okay, dinamakan sebagai morning star. Okay, so morning star ni dia ada 3 candlestick. Mana candlestick pertama macam biasa candlestick bearish. Okay, and then kita akan jumpa candlestick doji perhaps. Kadang-kadang doji. Okay, kadang-kadang spinning bottom. Kadang-kadang ada badan, kadang-kadang ada badan lah. Kalau tak ada badan tu doji lah. Kalau tidak spinning bottom lah dekat bawah. Okay, and then confirmation dia adalah on the third day. Okay, on the third day tu confirmation. Okay, so ni adalah hari pertama. Ni adalah hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Okay, cuma again macam saya beritahu awal tadi, kadang-kadang dia tak buat pun confirmation ni. Dia akan buat macam-macam lah candle. Okay, main-main kat sini dulu, main-main perasaan sekejap, go sideways. Okay, buat doji sikit, kan, buat inverted hammer sikit dan sebagainya. Tapi kita kena selalu ingat, kalau yang mana ada trading view ke, yang mana ada Bursa Station tu, set alert dekat sini, dekat harga ni, because this is the confirmation level. Kita tak tahu bila dia akan break. Okay, so set alert kat situ. Dan nak tahu basically macam mana counter tu nak kebarangkalian besar, bukan kata nak terbang terus. Okay,
adalah apabila waktu dia go sideways tu akan ada banyak, kita panggil sebagai baby candle kat sini. Okay, baby reversal candlestick. Yang tu menunjukkan bahawa dia ready. Okay, dia ready nak naik lah. So kita akan jumpa candlestick kadang-kadang kecil je, balik macam ni, tiba-tiba ada doji, lepas tu ada inverted hammer, sepanjang-panjang alam ni ada berlambak baby reversal candlestick. Okay, then basically itu salah satu tanda bahawa dia ada potensi untuk naik. Okay, so this is morning star. So macam mana nak ingat morning star ataupun bintang pagi ni? Apabila matahari naik lah. So matahari naik, so ni lah sebab tu dia panggil sebagai morning star. Okay, yang 3 candle ni dipanggil sebagai morning star. Okay, so morning star ada 3 candlestick. Okay, so that's on the reversal candlestick lah. Ada sebarang soalan sebelum kita pergi tengok chart? Clear? Clear Okay, so sekarang ni saya scan terus lah anyway, sebelum tu sebarang counter-counter yang disebut di dalam ni bukanlah buy call ataupun sell call. Okay, so dia sekadar untuk pembelajaran semata-mata. Okay, so sekarang ni saya nak scan based on ada 2, satu deep retracement, satu lagi normal retracement. Okay, apa perbezaan normal, apa perbezaan deep, sekejap lagi saya akan bagi tahu. So normal retracement ni adalah apabila, sekejap saya buka contoh. Saya buang kejap drawing. Apabila, ini saya yang set sendiri. Okay, sebab saya nak scan, so saya set sendiri. Apabila candle tu dia close di atas ataupun di antara, ini adalah EMA 50. Ini adalah garisan. Ni sebenarnya ada garisan kat sini. Ini adalah EMA 20. Okey, dia close di antara EMA 20 dan EMA 50. Maksudnya dia berada kat dalam zone ni lah. Okey, saya nak tangkap dia. So, itu cara saya tangkap dia. So, ni saya panggil sebagai normal retracement. Kalau deep retracement, dia akan close antara ni, kat sini. Dekat sini, dalam antara zone ni. Okey, antara zone ni, dia akan close antara zone ni. So itu saya panggil sebagai deep retracement. Maksudnya memang jatuh betul lah. Okey, memang jatuh, harga tu memang jatuh betul. Okey, so dalam kes ni, dalam kes ni kita dapat tengok Inari sebagai contoh. Okey, Inari, kalau kita tengok kat sini, candle bearish. Okey, ni adalah spinning bottom. Tanda lah kejap. Saya highlight kejap. So ini adalah potential. Okey, so potential morning star. Nampak tak? Sebab tu saya selalu guna perkataan potential. Sebab kita tak pasti lagi. Kita tak pasti apa yang akan berlaku. Okey, kalau yang siapa agresif, dia nampak macam ni, dia bantai je terus. Okey, tapi saya bergantung kepada anda lah. I mean, kena tahu what are your risk appetite. If you really memang agresif, sanggup ambil risk, dan kat sini dah beli dah. Okay, waktu dia buat candlestick kat sini, dia dah beli dah. Okay, so sekarang ni dia ada confirmation level dia. Okay, which is pada
Harga RM3.40. So saya set alert lah kat sini. Set alert. Okay, RM3.40. Kenapa dia keluar situ? Okay lah. So set alert. RM3.40. Contoh kan. So apabila dia touch RM3.40, then baru kita akan tengok chart. Okay. Dan macam saya cakap tadi, not necessary on the third day ni dia akan terus buat candlestick Marubozu confirm. Okay. Dia akan mungkin pergi sideways dulu, tapi one fine day dia akan reach this level. Kalau dia reach this level, then baru confirm. Okay. So yang tu untuk Inari. And then sebaik-baiknya bila kita nak buy on dip, kita at least kita gunakan satu lagi petunjuk lah. Okay. Dan petunjuk tersebut adalah daripada indikator stokastik ni. So apabila indikator stokastik dah menunjukkan bahawa dia dekat kawasan oversold, terlebih jual, maka yes, ada potensi untuk buy on dip. Okay. So ada potensi untuk buy on dip. So siapa yang kat dalam ni yang sebelum ni tak tahu buy on dip tu apa, buy on breakout tu apa, boleh tengok balik video-video yang saya sebelum ni. So kita tengah discuss buy on dip. Kenapa sekarang ni saya lebih pentingkan buy on dip? Okay, especially dekat counter-counter yang berkait dengan teknologi. Sebab kalau anda tengok ataupun anda lihat pada market sekarang ni, counter-counter teknologi kebanyakannya semuanya tengah melakukan correction, fasa correction. So this is fasa correction. Okay, dia tengah melakukan fasa correction. Basically ramai orang ambil profit dan sebagainya lah. So kita nak buy on dip. So then the next question is, sebagai contoh counter Inari ni, katakanlah kita beli counter Inari ni based on agresif punya mode lah. So kita beli dekat waktu dia buat candlestick ni, okay, spinning bottom ni, kita beli secara agresif dan yes, kita terus set cut loss dia kat sini. So this is support. So jika sekiranya dia pecah RM3.02, then basically you have to cut loss lah. Okay. Kat mana nak confirm kata trend tu, ni of course ini sekarang ni tengah naik. Okay, chart ni tengah naik, harga tengah naik ni. Okay, tapi dia tengah buat pullback sekarang ni. Okay, dia tengah buat pullback. So kalau siapa yang ingat dulu, kalau kita buat zigzag, okay, back to basic zigzag kat sini, maka apabila kat sini adalah kawasan support dia, support yang sebelum ni, okay, apabila pecahnya support ni, maka kemungkinan dia dah berubah arah. Okay, so dia dah berubah arah. So sekarang ni dah pecah support garisan merah ni RM3.28, bermaksud bahawa dia dah berubah arah. Okay, daripada uptrend ni kepada downtrend. So downtrend tu berkemungkinan hanya sementara sajalah. Okay, so macam mana, katakanlah kita beli yang ni and then dia naik. Dia naik melepasi RM3.40. Macam mana kita nak tahu kata apakah potensi dia akan naik terus ataupun berkemungkinan dia akan naik macam ni? Okay, sebab syarat downtrend macam ni. Ini adalah syarat downtrend. Okay, so kita tak nak tersangkut kat sini, beli-beli lepas tu alamak, pam, terkena, dia buang balik. Okay, tak apalah, kita ada support kat sini kan. So kita boleh gunakan tools Fibonacci retracement. Okay, cuma kali ni dia terbalik. Terbalik tu maksudnya saya akan pastikan 100 berada di atas. Okay, so saya ambil label macam ni kat sini.
saya akan pastikan 100 ataupun nilai ni adalah dalam bentuk percentage 178.6, saya tukar per percentage sekejap. Mana percentage? Persen. Okey. 78.6, 61.8, 50, 38.2, 23 tak pakai sangatlah. Okey, 38 pun. Okey, so basically kita nak dia lepas pada aras 78.6 dan kalau tengok 78.6 pun kat sini adalah dia punya previous resistance zone lah. Okey, so kita nak dia lepas 78.6, maksud dia trend tu berpotensi untuk bertukar arah balik lah. So daripada dekat sini uptrend, downtrend, so dia akan pergi ke uptrend balik. Okey. So 78.6 ni memainkan peranan yang penting. Okey, kalau saya macam dulu saya ajar katakanlah kat sini, saya ambil contoh kat sini. 100 tu berada di bawah. Okey, 100 tu berada di bawah, nampak? So katakanlah dia lepas 78.6 ni, bermaksud dia memang trend dia berpotensi untuk berubah lah. Okey. So same case macam ni. So maksudnya dia sekarang, yang ni dia kena lepas 78.6. Katakanlah kita ambil contoh yang ni kan. So ambil contoh yang ni. Nampak apabila dia pecah 78.6 tu, dia terus concave. Okey, dia terus jatuh ke bawah. So tu untuk inari ni lah. Okey, just nak tunjuk potential morning star. Okey, so kita tengok Greatech. Kalau nampak kat sini pun kebanyakannya Greatech, Salute, ada 4 counter saja. Ini pun adalah counter berkaitan dengan teknologi Greatech. So kita boleh gabungkan dengan katakanlah sekarang ni kita nampak reversal candlestick. Okey, so kita nampak reversal candlestick. Contoh kat sini. Okey, so ini adalah bullish. Besarkan sikit. Bullish harami. Okey, so ini adalah bullish harami. So ini adalah candlestick bullish harami dan confirmation level dia dekat sinilah. So this is the confirmation level. So hari semalam dia dah basically confirm benda lah ni. Okay, confirm that akan trend akan berubah. So kita boleh beli pada semalam tu and then set dia punya support level kat sini. Okay, and then kita nak dia melepasi 78.6 ni. Okay, which correlates dengan resistance dia kat situ. Andai kata dia tak melepasi kat sini, then kita kena alert lah. That basically berpotensi dia akan sambung jatuh ke bawah. Nampak kat sini, this is dia punya previous support. Okay. So ada berpotensi untuk jatuh ke bawah. So 78.6 dengan sebagai aras untuk membuktikan bahawa dia trend tu akan berubah arah lah. Okay, itu satu. And then nombor 2, stokastik. Sekarang ni dekat kawasan oversold. Okay, which akan menambahkan probability kebarangkalian trend tu akan berubah.
Okay, nombor 3 mungkin kita boleh tarik trend line kat sini. Okay, apabila dia pecah trend line ni, menguatkan lagi probability untuk dia berubah arah daripada downtrend sekejap ni, pull back untuk naik ke atas. So siapa yang buy on breakout downtrend line akan beli kat sini. Okay, siapa yang buy on dip dah beli dah. Okay, risk rendah. Buy on breakout, macam saya selalu cakap, buy on breakout, risk dia lebih tinggi. Okay, and then satu lagi nak confirm, kita boleh tarik Fibonacci retracement. Okay, so kalau kita tarik Fibonacci retracement, dia dah cecah 50% dah kat sini. Greatech. Okay, so dia dah cecah 50% and then dia buat reversal candlestick betul-betul ke atas 50% ni. Okay. So tu contoh. Okay. So ada soalan lagi ke? Okay, jap. Sebelum soalan, then basically kita tengok yang ni, kita tengok kat normal retracement. Maksudnya macam saya cakap tadi, normal retracement tu dia buat dia close di antara EMA 20 dan EMA 50. Okay. So sekarang kita tengok dekat deep retracement. Maksudnya dia jatuh, betul-betul jatuh. Okay. So Vivocom ni macam ni saya tak berminat lah, sebab saya dah tengok. Saya tahu dia dalam keadaan sideway. Okay, so macam ni. UWC sebagai contoh. UWC dia naik, lepas tu support dia kat sini. Okay. So support kat sini, pecah support, terus jatuh ke bawah. Dia nak menuju ke EMA 200. Okay, dia nak menuju ke EMA 200. Ni next support. Ni adalah next support. Okay, ini adalah dia punya RBS dia. Resistance become support. Okay. Dan nampak dia bertahan pada 78.6%. Okay. Dan pada 78.6% ni pun ada candlestick yang dinamakan sebagai bullish harami. Okay. So bullish harami terhasil. Apabila ada bullish harami tu, kita nampak confirmation level dia kat sini. Okay, pada harga RM5.50, 5.4 lah. So again support dia berada kat sini, RM4.76. So itu cara kita buat analisa lah untuk buy on dip.